Hello Malaysia. Pemimpin politik India bercakap tentang hak orang India, kepentingan orang India. Pemimpin politik China, baik di dalam pakatan ataupun barisan, bercakap tentang kepentingan China, hak orang China, termasuk sekolah Cina, pendidikan Cina, bahasa Cina, budaya Cina dan macam-macam lagi. Tapi bila orang Melayu bercakap tentang hak orang Melayu, kepentingan orang Melayu, mereka dikutuk sebagai resis. Pantang orang Melayu cakap tentang kepentingan orang Melayu. Apabila orang Melayu sentuh isu kepentingan orang Melayu, mereka dilabel sebagai resis, sebagai memainkan perkauman, isu perkauman. Sebab apa? Orang bukan Melayu, India ke, China ke, ataupun orang Sabah dan Sarawak yang memainkan isu kepentingan mereka sendiri, negeri mereka ataupun kaum mereka. Orang Sabah, orang Sarawak selalu bercerita tentang MA63. Tentang perjanjian semasa menubuhkan Malaysia, apa sepatut diberi kepada mereka. Orang Cina, orang India pun sama. Kalau mereka minta sesuatu, kalau kerajaan tidak setuju, maka kerajaan dituduh menindas diskriminasi terhadap orang bukan Melayu. Jadi orang Melayu sekarang sudah segan, sudah takut nak bercakap tentang kepentingan orang Melayu. Sebab kalau bercakap tentang kepentingan orang Melayu, serta-merta mereka di-label, dipanggil racist. Dan isu yang mereka bangkitkan dipanggil isu perkauman. Orang Melayu tak boleh segan, tak boleh malu, tak boleh takut. Kalau nak memperjuangkan kepentingan orang Melayu atau nak bercakap tentang isu orang Melayu, sila. There's nothing wrong. Jangan kita jatuh di dalam perangkap bahawa saja kalau orang cakap tentang kepentingan kaum mereka atau kepentingan negeri mereka, macam kata Sabah dan Sarawak, maka itu hak asasi, itu demokrasi, itu human rights, civil liberties. Dan mereka boleh bercakap tentang kepentingan mereka oleh kerana mereka minoriti. So, kalau mereka minoriti, bermaknanya it's okay to talk about your rights. Tapi Melayu dikatakan majoriti. Kalau Melayu majoriti, bermaknanya Melayu tidak ada hak untuk bercakap tentang hak orang Melayu atau kepentingan orang Melayu. The majority cannot speak about their rights. Only the minority can speak about their rights. Ini budaya yang telah diajar kepada seluruh dunia. Kalau sesuatu kaum tu minority, misalnya di England ni, majority kaum orang putih. Kaum bukan orang putih, apabila sesuatu berlaku, mereka akan, racist, sebab saya minority. Dan jadi orang kulit putih sekarang takut. The white people in England very scared. Dia takut nak teguh orang bukan kulit putih. Orang India, orang Pakistan, orang Afrika dan sebagainya. Sebab sekira mereka menentang yang orang bukan kulit putih, mereka akan dipanggil racist. So now it becomes a very sensitive issue. Jangan cakap pasal orang kulit hitam ke, Pakistan ke, atau orang India ke, atau orang Cina. Ramai sekarang orang Cina di England. So the white people become very scared. Very scared of saying something that will be interpreted as a racist statement. Dan ini sudah jadi budaya saya sendiri. Sebab saya ni dilihat sebagai orang putih. Jadi apabila ada sesuatu isu, orang kulit hitam menjerit. Dia menjerit kepada saya. Menjerit macam orang gila. Dan tak apa. Kalau orang hitam dalam supermarket menjerit
kepada orang kulit putih diam. Tapi kalau orang kulit putih menjerit kepada orang kulit hitam, wow, ini jadi polis dipanggil, siasatan, dia ditangkap sebagai rasis dan macam-macam. So sekarang ni, orang yang bukan kulit putih kat England ni dah melampau. Baik India, Pakistan, orang Afrika. Sebab mereka boleh menjerit kepada orang putih tak boleh buat apa. Ini sudah jadi budaya baru. Global phenomena. Di mana minority berhak dan orang majority terpaksa diam. Even in England. Saya sendiri menjadi mangsa orang kulit hitam menjerit. Dan saya tengok maknanya tindakan tidak diambil terhadap mereka. Tapi kalau kita jerit balik kepada mereka, oh dia mari serang kita. You are racist, this and that. So sekarang ni saya diam aja lah. Bila dia orang nak potong queue, potong lah. Kalau kita teguh, dia orang menjerit menjadi satu isu. Become an incident. Di Malaysia pun sama. Dah lama dah. Orang bukan Melayu boleh bercakap apa saja mereka nak. Kepentingan kita, hak kita, ini dan itu. Orang Sabah Sarawak pun boleh kutuk orang Semenanjung, menafikan hak mereka, menganaktirikan mereka macam-macam. Cuba kita jawab balik orang Melayu. Oh, awak ni tak sedar diri. Ini negeri Melayu, ini negara Melayu. Awak ni pendatang. Benda ni jadi kecoh. Panggil mereka pendatang. See what happen? Mereka kata mereka lahir di Malaysia, jadi they are Malaysians. Cuba kita lahir di negeri dia. Katalah orang Melayu lahir di India atau orang Melayu lahir di China. Adakah mereka anggap kita as equal? Tak ada. We are second class. If we are born in India or China, we are Malaysian, we are born there, we are not originally Indian or originally Chinese, we are treated as second class. Kalau kat England ni lain. Kalau kat England ni orang India, orang Pakistan, orang Afrika lahir kat sini, taraf mereka tinggi lagi pada orang putih. Orang putih pula takut nak teguh mereka. So, the issue is sekarang ni orang Melayu ditakutkan. Malays are being made scared untuk membincang hak kepentingan orang Melayu. So, bila kita kena bully ni, orang Melayu kena bully, baik oleh orang bukan Melayu ataupun oleh kerajaan, kita diam. Orang Melayu tak berani lawan. Sebab kalau orang Melayu lawan, atas landasan atau platform kepentingan atau hak orang Melayu, kita akan dipanggil racist. So, Malays now are very scared of talking about Malay rights ataupun Malay interests. Sebab kalau kita cakap tentang hak Melayu, kepentingan Melayu, kita akan dikutuk dan kita akan dipanggil racist dan orang Melayu takut bila dipanggil racist. Tapi kita kena sedar, bukan saja orang Melayu. Sabah Sarawak 20% dari rakyat Malaysia. Dari rakyat Malaysia 33 juta, 20% ialah orang Sabah dan Sarawak. Dan Sabah Sarawak apabila menyertai Malaysia tahun 63 sekali dengan Singapura, mereka dijanji macam-macam. Akhirnya, semua yang dijanji tidak ditunai. Jadi orang Sabah Sarawak nak kembali kepada perjanjian asal, the original agreement MA63, the Malaysian Agreement 1963, di mana Sabah Sarawak dijanji hak seperti berikut. Tapi banyak tidak diberi. So there's nothing wrong. Sabah Sarawak nak suruh kerajaan pusat ni, the federalisation ni, to respect the rights of the negeri, the dua negeri ni, Sabah dan Sarawak. There's nothing wrong. Tapi ialah Sabah Sarawak boleh memperjuangkan hak mereka, boleh bersuara tentang MA63, 20-point agreement, 18-point agreement dan macam-macam lagi. It's okay. Itu dianggap sebagai civil liberties, itu dianggap sebagai hak, itu dianggap sebagai demokrasi. Tapi sekiranya orang Terengganu Kelantan, orang Melayu Terengganu dan Kelantan bersuara sama macam orang Sabah Sarawak, itu tak boleh. Sebab orang Sabah Sarawak, orang Terengganu Kelantan ni dianggap sebagai sebahagian dari Semenanjung, part of mainland Malaysia,
dan bukan East Malaysia. So, apa yang Melayu tak sedar, 20% dari keseluruhan rakyat Melayu duduk di Terengganu, Kelantan dan Kedah. 20% of the Malays live in the Malay Heartland. Malay Heartland ni asalnya Unfederated Malay States yang dibentuk tahun 1909. So, juga sepatutnya the four Malay Heartland, iaitu Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, ada hak mereka tersendiri. They were not British colonies. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan bukan British colony. Dia orang hanya dulu Thai Protectorate dan bertukar menjadi British Protectorate. Maknanya di bawah protection sahaja, bukan koloni. Pentadbiran mereka, pentadbiran di bawah kerajaan negeri, iaitu Sultan, dan mengguna undang-undang Islam. Tapi now they are treated as if they were ex-British colonies yang dibagi merdeka. It's not true. Ini Royal History Professor Khoo Kay Kim dah cerita dah. Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis were not British colonies. They were not colonized, and so kalau kita kata diorang diberi merdeka pun, yang sebenar salah. Macam mana you diberi merdeka bila you tidak ditakluk? You are not British colony. Tapi maknanya mereka ada hak mereka sendiri. Dan kalau kita refer ke Perlembagaan Malaysia dan juga perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 48, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis ada hak mereka sendiri. Tapi sekarang ni kerajaan pusat, dulu masa di bawah UMNO Barisan dan sekarang ni di bawah Pakatan, mereka dinafi hak. Satu contoh, tahun 90 apabila Terengganu Kelantan jatuh ke tangan PAS dan Semangat 46, 1990. Kerajaan Kelantan jatuh ke pembangkang. Sampai hari ini Semangat 46 sudah tak ada lah, tapi PAS masih ada dan di bawah apa yang dianggap kerajaan pembangkang di federal, dan sudah 30 tahun PAS memerintah di Kelantan. Tapi bila PAS mula-mula jatuh ke tangan Kelantan mula-mula jatuh ke tangan PAS, Mahathir telah beri warning. Kalau Kelantan nak pembangunan, kalau Kelantan nak duit untuk membangunkan dia punya water supply, bekalan air, maka kena undi untuk UMNO. Selagi kerajaan Kelantan di bawah pembangkang, selagi UMNO tidak memerintah di Kelantan, maka Kelantan tidak akan diberi duit untuk pembangunan. 32 tahun dulu Mahathir sudah warning. So sampai hari ini Kelantan ketinggalan. Dan mereka kutuk kerajaan PAS. Tengok Kelantan ketinggalan, Kelantan tak ada pembangunan, Kelantan ni backward. Kerana tak ada duit. Tapi kerajaan pusat sepatut bagi duit. Kalau ikut Malaysian Agreement ataupun the Federation Agreement sebelum tu, kewajipan kerajaan pusat ialah untuk memberi duit untuk pembangunan dan juga pinjaman kepada tiap-tiap negeri, termasuk Kelantan. Tapi UMNO masa tu Mahathir warning, kalau awak nak pembangunan, kalau awak nak duit dari kerajaan pusat, maka awak kena undi untuk UMNO Barisan, baru awak akan dapat duit. Itu melanggar the spirit of the Federation, the terms of the Federation Agreement. So, Terengganu, Kelantan ada minyak, tapi sekarang kerajaan pusat menafikan. Sepatutnya apa-apa sumber asli dari tiap-tiap negeri, hak negeri. So bermaknanya Terengganu, Kelantan ni minyak tu 100% hak Terengganu, Kelantan. Tapi mereka masa zaman Tun Razak, mereka pas satu undang-undang kat parlimen yang semua hasil negeri, hak negeri, kecuali oil and gas. Itu menjadi hak pusat. Sebab apa? That's not how the agreement works. Agreement dia, anything in the state. So sekarang sebab ni sekarang ni dia bangkit isu di luar perairan dan macam-macam.
Mereka menafi hak Terengganu, menafi hak Kelantan. Mereka meluluskan Act of Parliament dan mereka sekarang ni buat peraturan baru. Hak Terengganu Kelantan hanya setakat sekian-sekian saja. Luar dari perairan tu tak, bukan lagi hak Terengganu Kelantan, bertukar menjadi hak federal. So mereka menindas, mereka mengamalkan diskriminasi terhadap Terengganu dan Kelantan sebab Terengganu Kelantan bukan di bawah kerajaan pusat. Terengganu Kelantan dan sekarang Kedah juga di bawah apa yang dianggap sebagai pembangkang. Jadi mereka menyeksa, mereka menzalimi 3 negeri di mana 20% dari keseluruhan rakyat Melayu tinggal. 20% of the Malay population live in these 3 states. Tapi kerajaan pusat saja nak tekan kerajaan yang negeri di bawah kerajaan pembangkang supaya rakyat menderita, dengan harapan bila rakyat dah menderita teruk sangat, dah tak tahan, akhirnya mereka akan undi untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So basically they're going to make life difficult for you, and if you want a better life, you vote for me. Ini sikap kerajaan pusat. So rela dia orang tekan, dia orang seksa 20% dari rakyat Melayu, dan dia orang transfer duit yang sepatutnya diguna untuk pembangunan di negeri-negeri Melayu, dia orang transfer ke negeri macam Pulau Pinang dan Selangor, di mana rakyat bukan Melayu, population dia, ratio dia tinggi. So you are robbing Peter to pay Paul. You curi duit dari negeri Melayu, you transfer duit tu ke negeri bukan Melayu. Dan kalau kita bangkit isu ni, dia kata we are racist, we are playing up the issue Melayu Cina, or Melayu bukan Melayu. So what? Kalau benda tu betul, kita kena cakap. What's wrong if I say you're stealing money from the Malay states and transferring to the non-Malay states? Negeri Melayu, negeri di mana 20% rakyatnya, keseluruhan orang Melayu, di mana 90% lebih rakyat di negeri ini orang Melayu, sama dengan 20% Melayu di seluruh Malaysia. 20% of the entire Malay population live in these states. So you curi duit dari negeri itu, you kata oh negeri itu tidak berhak. Dulu yes, now no more. Kita tukar undang-undang, dan di bawah undang-undang baru sekarang, Terengganu, Kelantan, Kedah tidak berhak untuk menerima apa-apa, dan benda yang hak mereka pun, misalnya minyak pun, kita ambil, also consider tidak berhak. Dan kita transfer kepada macam Pulau Pinang, kita buat ini, kita buat tu, macam-macam kita buat. Kita majukan Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang ni jadi twin city kepada Singapura. Dahlah Singapura tu terlepas ke tangan orang asing, is no longer part of Malaysia. Pulau Pinang pun, walaupun kononnya still part of Malaysia, tapi sudah menjadi Singapura nombor 2. Dan orang Melayu nak buat apa? Tak boleh cakap apa. Kalau cakap apa-apa, oh racist. So, pilihan raya negeri akan datang. 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. Dalam 6 pilihan raya negeri itu termasuk 3 negeri Melayu, iaitu Kedah, Terengganu, Kelantan. Orang Melayu jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk bangkitkan isu kepentingan dan hak orang Melayu. Pemimpin Melayu, orang politik Melayu kena jelas explain kepada pengundi-pengundi Melayu bagaimana duit mereka, duit hak negeri orang Melayu dicuri dan ditransfer kepada negeri-negeri yang bukan Melayu seperti Pulau Pinang, Selangor dan sebagainya. Play up this issue. Kalau dia nak kata racist, racist lah, never mind. So I'm a racist, so what? Sue me. Tapi kena jelaskan kepada mereka. Sebab kalau di England ke mana-mana negeri lain, benda ni akan dibangkitkan. Scotland pun misalnya, ataupun Wales, ataupun Ireland. Dia orang tak segan nak bangkitkan bahawasanya pembangunan semua diberi kepada London, South England. South England ni dibangunkan
Tapi the north of UK, Scotland, Ireland, Wales ni ketinggalan. Pembangunan tidak diberi kepada negeri-negeri itu. Ialah sebab itu kulit putih dengan kulit putih. So dia tak timbul isu resis. Tapi apa salah kalau bukan kulit putih menimbulkan isu ni? Sama. Because it's not about race. It's about discrimination. It's about federal government policy untuk nak menyusahkan rakyat yang tidak menyokong kerajaan pusat. That's the main issue here. Kebetulan saja negeri itu negeri Melayu, negeri ini negeri bukan Melayu. Kebetulan saja. But the issue still remains the same, that you are punishing opposition states and you are giving money to the states which the federal government control. So, di dalam kempen pilihan raya negeri akan datang ni, bangkitkan isu ni, jangan takut. Biarlah dia kata resis sekalipun, it's never mind. But the issue is, orang Melayu dianak tirikan. Orang bukan Melayu dimanjakan. And dia orang kata ni, orang Melayu ni tidak bersatu. Macam mana orang Melayu nak bersatu apabila orang Melayu yang menindas orang Melayu? Orang Melayu ni menjadi mangsa orang Melayu. That's a reality. Tapi orang Melayu yang menindas orang Melayu lain, mereka bersebahat, mereka collaborate dengan orang bukan Melayu. This is the reality. This is the truth. Jangan malu, jangan takut. Kita mendedahkan benda ni. And kalau dia nak kutuk. Soalan dia, biar orang Melayu sedar dan biar negeri orang Melayu duduk di tangan orang Melayu.